Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, para pelajar tahun 6 yang ustaz kasihi sekalian. Pada minggu-minggu yang sudah, kita telah masuk kepada tajuk yang sangat penting berkaitan dengan subjek tauhid kita, iaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Kita telah mempelajari sebanyak 2 unit pada sebelum ini berkaitan dengan tajuk kita Asmaul Husna, unit pertama dan unit kedua. Pada hari ini insya-Allah taala kita akan masuk kepada unit yang ketiga. Para pelajar tahun 6 sekalian boleh mula membuka buku teks pada muka surat 47 dan kita akan bersama-sama membincangkan, membaca dan memahami berkenaan dengan tajuk yang kita akan bacakan sebentar lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua kefahaman dan penambahan ilmu dalam agama ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, Ustaz ingin terus meneruskan pembacaan kita pada hari ini dengan nama Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid dan Al-Majid. Baiklah, untuk nama Allah yang pertama Al-Muhyi, iaitu yang bermaksud yang maha menghidupkan. Kita lihat seperti mana yang dinyatakan dalam buku teks, disertakan dalil berkenaan nama Allah Al-Muhyi ini yang maha menghidupkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhyi wa yumit ila akhir ayat. Surah Al-Imran ayat 156 bermaksud, dan ingatlah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Begitulah seperti mana yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-harian, sama ada orang Islam ataupun orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala lah jua yang menghidupkan dan juga mematikan. Tiada kuasa yang dapat menghidupkan dan dapat mematikan melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan kita. Tuhan yang benar adalah Tuhan umat Islam yang dapat menghidupkan dan juga mematikan. Walaupun pada zahirnya kita lihat satu orang itu dia mati kerana kemalangan contohnya, kerana sakit contohnya, dan tanpa apa kemalangan ataupun sakit, satu orang tu juga boleh mati. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tunjukkan, kurniakan untuk kita fikir di dunia ini. Malah Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghidupkan tanpa sebab. Seperti mana yang kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kedua tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah ciptakan? Dengan tanah-tanah yang dikumpulkan tanpa ibu bapa. Nabi Adam alaihi salam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat isteri Nabi Adam, Hawa, juga diciptakan tanpa ibu dan ayah. Diciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Ini tanpa sebab yang seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Hari ini orang dilahirkan dengan perkahwinan oleh ibu dan bapa, kemudian barulah lahir anak. Tapi Nabi Adam alaihi salam, dia lahir ke dunia ini, dia hidup di dunia ini tanpa adanya ayah dan juga ibu. Begitu juga Hawa. Begitu juga dengan satu orang Nabi lagi yang kita kenali sebagai Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga lahir ke dunia ini tanpa bapa. Allah Subhanahu Wa Taala telah meniupkan ruh ke dalam perut ibunya Maryam alaihi salam. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menghidupkan dengan sebab dan tanpa sebab. Tiada satu pun yang dapat menghidupkan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan ini. Allah Subhanahu Wa Taala lah Al-Muhyi, yang menghidupkan. Baik, kita lihat pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 48 bagi nama yang kedua, Al-Mumit, yang maha mematikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annahu huwa amata wa ahya.
surah An-Najm ayat 44 yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mematikan. Pada zahirnya kita nampak penyakit dan kemalangan, tapi ada orang yang dia tak kena penyakit, dia tidak ditimpa kemalangan. Dalam keadaan sihat walafiat, tiba-tiba sahaja Allah Subhanahu Wa Taala menarik nyawa dia. Ini semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai orang Islam, sebagai hamba-Nya, perlulah sentiasa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan yang baik, yang ketika sedang melakukan amal soleh, kan? Itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kita lihat dalam surah Al-Kahf, Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan pemuda-pemuda Al-Kahfi itu hidup lama, kan? Beratus-ratus tahun lamanya. Ditidurkan dalam gua Kahfi. Kemudian dia bangun, berjumpa dengan orang ramai pada zaman yang berlainan pada zamannya. Kemudian dia tidur kembali dalam gua itu, dan kemudian dia terus mati. Nampak tak Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan nyawa beratus-ratus tahun, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga dialah yang paling berkuasa untuk mencabut nyawa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala begitu lagi dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Kan, maut dan ajal yang diberikan kepada manusia ini sudah tentu, pasti dan pasti hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan selain daripada Allah. Oleh itu, kita sentiasa bergantung harap dan mempercayai, beriman sungguh-sungguh dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kemudian pada nama yang berikutnya ialah Al-Hayyu, yang maha hidup. Tadi menghidupkan, ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersifat dengan maha hidup. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mati sampai bila-bila. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hidup, sentiasa jaga dan memerhatikan kita semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Suratul Furqan ayat 58 yang bermaksud, dan berserahlah engkau kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Sebab itulah kita katakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ini dialah saja tempat kita bergantung, kerana dialah satu-satunya zat yang maha hidup selama-lamanya. Sebelum, sekarang dan akan datang, Allah Subhanahu Wa Taala telah sedia wujud. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hidup dan tidak akan mati. Inilah akidah dan kepercayaan kita orang Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengawasi kita, memelihara kita, kerana sifatnya yang maha hidup. Kemudian kita beralih kepada muka surat 49 untuk sifat yang berikutnya, sifat ataupun nama yang berikutnya, iaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tak memerlukan sesiapa yang lain pun. Allah perintahkan kita untuk melakukan satu amalan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat pun kepada amalan itu. Kalau kita sembah Allah, itu adalah keuntungan untuk diri kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat pun kepada makhluknya, kepada amalan-amalan kita. Tetapi kitalah yang sebagai makhluk ini, kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tak memerlukan selain apa pun, selain pada zat dan dirinya sendiri. Kita tengok dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suratul Imran ayat 2. Bermaksud, Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk. Nampak tak?
kita nampak tak kesan antara kesemua 99 nama Allah ini, dia saling berhubung kait antara satu sama lain. Jika tadi Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, kan? Sentiasa saling kait mengait antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak perlukan kepada makhluk ciptaannya, kan? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri maha berkuasa. Kita lihat pada sifat dan nama yang berikutnya, Al-Wajid, 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 yang maha mendapatkan, yang maha menemukan. Allah maha kaya dan tidak memerlukan kepada yang lain. Nampak tak? Dia berkaitan dengan sifat yang atas tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Suratul Duha ayat 7 hingga 8 yang bermaksud, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala dia akan kasih dan cinta kepada hamba dia yang menginginkan jalan kebenaran. Jika kita mencari jalan-jalan kebenaran, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita, menjumpakan kita dengan jalan kebenaran. Kerana ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah sekali-kali mungkiri janji dia. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memungkiri janji. Dan kita, jika kita miskin, lalu Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Syaratnya kita beriman sungguh-sungguh, kita bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak melakukan kesyirikan, kita tidak melakukan perkara bid'ah dan khurafat, kita minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat pada muka surat yang berikutnya, muka surat 50, sifat Al-Majid, Al-Majid, sifat Al-Majid yang maha luas kemuliaan, yang maha luas kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ini maha luas. Tidak terhitung, tidak terfikir oleh akal kita sejauh mana keluasannya. Sangat luas, maha luas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzul 'arsyil majid, suratul buruj ayat 15, yang bermaksud Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi kemuliaannya. Nampak? Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan tentang zat diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki arasy. Allah Subhanahu Wa Taala keberadaannya meninggi di atas arasy. Kita sebagai orang Islam haruslah yakin dan menerima apa yang dikhabarkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang zat dan dirinya berdasarkan Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Zul Arsyil Majid. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai arasy yang tinggi kemuliaannya. Allah Subhanahu Wa Taala meninggi di atas arasy dengan kemuliaan yang sangat luas yang tidak terjangkau oleh akal dan fikiran kita. Baik, untuk hari ini cukup kita membacakan sifat Allah, sifat ataupun nama Allah ini. Pada minggu akan datang kita akan sambung kepada unit 4 bagi tajuk bagi sifat Al-Wahid, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Ustaz harap para pelajar sekalian, seperti mana yang minggu sudah, kita akan setelah kita membaca bersama-sama, kita memahaminya dengan baik. Ustaz harap kamu semua dapat mengikat ilmu ini dengan nota yang kamu salin berdasarkan buku teks secara ringkas. Secara ringkas, tak perlu panjang. Secara ringkas apa yang kamu faham tentang nama-nama Allah yang kita pelajari hari ini. Kan, Ustaz beri kebebasan kepada kamu untuk berkarya dengan kreatif, tulis nota dengan cantik dalam bentuk peta minda ataupun apa-apa sahaja, dan jangan lupa untuk menyelesaikan latihan-latihan yang ada di dalam buku latihan inovatif kamu semua sehingga daripada awal sehingga tajuk yang telah kita belajar hari ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita semua kefahaman ilmu agama ini, kita mengetahui dan menghayati setiap nama dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dahulu kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.